Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Jadi baiklah, pada hari ini saya Sufiah binti Qabil dan dua orang lagi rakan saya iaitu Muhammad Fazrul Izzat bin Arba'in dan Syazan Nur Amalin binti Muhammad Asri. Okay, jadi kami bertiga akan membentangkan tentang jadual spesifikasi ujian ataupun kita panggil sebagai JSU dengan lebih spesifik. Okey. Kita pergi kepada pendahuluan dulu. Okey, pada pendahuluan merangkumi dua iaitu konsep dan definisi JSU. Okey, untuk konsep JSU, okay, konsep JSU menurut Groenland tahun 2000, jadual spesifikasi ujian ni digunakan oleh guru untuk mengetahui kaedah membina ujian bagi menilai bahan yang telah kita ajar kepada murid ataupun cara kita untuk kita menetapkan skor yang bersesuaian dan mengimplementasikan hasil skor ujian murid itu dalam proses penambahbaikan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. JSU ni juga akan menjadikan ujian yang kita buat ni lebih berkualiti dan ujian yang berkualiti ni boleh pula digubal pada 3 peringkat utama pengajaran iaitu pada awal pengajaran, semasa pengajaran dan di penghujung pengajaran. Justru itu, kemampuan penguasaan guru dalam kemahiran pembinaan JSU ni amatlah penting dalam usaha untuk menghasilkan satu bentuk ujian ataupun taksiran yang berkualiti, yang telus, mempunyai kesahan dan serta kebolehpercayaan yang tinggi. Okay, jadi itu adalah konsep jadual spesifikasi ujian. Seterusnya kita pergi kepada definisi untuk spesifikasi ujian. Okey, jadi menurut Anderson dan Cradwell tahun 2000, JSU ni didefinisikan sebagai satu bentuk blueprint bertulis yang berbentuk eksplisit dan terperinci mengenai sesuatu ujian yang di dalamnya terdapat huraian tentang sesuatu ujian yang merangkumi objektif ujian, yang merangkumi sasaran yang berasaskan domain taksonomi Bloom, kandungan atau bidang, jenis-jenis item dan bilangan item untuk setiap bidang kandungan mengikut aras kesukaran item dan jumlah item yang bersesuaian. Selain itu, menurut Pusat Rujukan Pesuratan Melayu, jadual diberi maksud sebagai satu daftar atau senarai fakta dalam bentuk susunan. Manakala spesifikasi pula didefinisikan sebagai butiran yang lebih terperinci yang ditentukan untuk sesuatu fakta, manakala ujian pula ialah pemeriksaan untuk mengetahui tahap kebijakan atau kecerdikan seseorang individu itu. Tambahan dari itu pula, JSU ini juga merupakan sebuah jadual yang digambarkan mempunyai ciri-ciri urus takbir sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksir, pemberatan setiap konstruk, konteks dan juga taburan aras kesukaran bagi setiap ujian. Okey, itu adalah merupakan definisi bagi jadual spesifikasi ujian. Seterusnya, kita pergi kepada bab 2. Yang mana bab 2 ni menceritakan tentang kepentingan jadual spesifikasi ujian. Okey, kita pergi dulu kepada kepentingan jadual spesifikasi ujian secara ringkas. Okey, kepentingan jadual spesifikasi ujian yang pertama, kita menjamin jadi JSU ni dapat menjamin kandungan kesahan isi ujian. Yang kedua, membantu guru dalam mereka soalan yang lebih sesuai. Dan yang ketiga, guru akan lebih cakna dalam pemilihan tajuk. Mengelakkan guru membuat soalan yang sembarangan dan menentukan perimbangan topik dengan aras-aras kemahiran. Jadi di sini saya telah senaraikan 5 kepentingan jadual spesifikasi ujian. Jadi untuk kita tahu dengan lebih lanjut apa itu kepentingan ni, jadi saya serahkan kepada rakan saya iaitu Syazan Nur Amalin untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang kepentingan GSU. Okey, silakan Syazan. Baiklah, terima kasih Sofia atas sedikit penerangan mengenai konsep dan juga definisi
jadual spesifikasi ujian. Okey, saya teruskan lagi dengan kepentingan GSU secara lebih terperinci. Baiklah. Kepentingan GSU antaranya ialah mengelakkan daripada guru membina ujian secara sembarangan. Okey, maksudnya jika ada GSU ni sekurang-kurangnya seseorang guru tu akan menghasilkan soalan-soalan yang diuji oleh murid setelah melalui beberapa garis panduan. Okey, garis panduan yang dikatakan di sini tu ialah DSKP, iaitu Document Standard, Kurikulum dan Prestasi. Okey, guru saya tu perkara yang perlu diambil kira dalam membina ujian ni adalah kemampuan murid. Maksudnya guru tu perlu tahu tahap kemampuan murid untuk dia bina soalan, dan guru juga perlu tahu bentuk soalan yang macam mana yang sesuai dengan murid. Jadi soalan yang dibina tu perlulah mengikut kemampuan murid serta soalan yang sesuai dengan tahap kemampuan murid. Dan pembinaan GSU ni akan dilakukan daripada penilaian tu diberikan kepada murid secara terbuka hati saja. Seterusnya, seterusnya kepentingan GSU yang lain iaitu mereka bentuk soalan. Maksudnya GSU ni dapat membantu seseorang untuk mereka bentuk soalan. Okey, contohnya berdasarkan dari segi merangka bilangan soalan yang sesuai dan memfokuskan kepada topik yang sesuai. Maksudnya dalam melalui pembinaan GSU tu, guru dapat merangka bilangan soalan yang sesuai, dan bilangan soalan tu berdasarkan kepentingan sesuatu topik dan juga objektif pembelajaran. Okey, dan proses untuk membina item soalan ni akan menjadi lebih mudah dan penetapan markah juga akan dapat ditentukan dengan tepat. Dan antara bentuk-bentuk soalan adalah seperti subjektif, objektif, esei, kerja kursus dan juga amali. Okey. Selain itu, GSU juga penting bagi menstabilkan aras kesukaran ujian. Okey. Penilaian ni biasanya dijalankan setiap tahun kepada murid-murid. Jadi GSU ni memang berperanan penting dalam menstabilkan menstabilkan aras kesukaran ujian dari tahun ke tahun. Seperti yang kita tahu, soalan yang diajukan tu setiap tahun tu mesti berbeza-beza. Jadi GSU ni penting untuk menghasilkan soalan penilaian murid, dan set-set ujian yang dibina tu boleh digunakan bila-bila je. Jadi maksudnya sini menstabilkan kesukaran aras tu, contoh kalau tahun 2021 soalan tu macam senang. Lepas tu 2022 soalan tu susah. Jadi benda tu tak stabil. Jadi GSU ni akan menstabilkan benda tu bagi sama rata. Seterusnya perbandingan dapat dibuat di antara satu ujian dengan ujian yang lain. Perbandingan kat sini dimaksudkan seperti pencapaian murid atau nilai markah yang diperoleh murid daripada ujian-ujian tersebut.
kepentingan yang terakhir iaitu menjamin kesahihan isi kandungan soalan. Okey. Jadual spesifikasi ujian berperanan dalam menstabilkan aras kesukaran ujian dari tahun ke tahun. Dan ujian ni merupakan satu media untuk mengukur apa yang sepatutnya. Maksudnya apa yang patut diukur daripada ujian tu adalah berdasarkan objektif pembelajaran. Dan guru bertanggungjawab dalam menetapkan tajuk pelajaran yang ingin diuji. Maksudnya sebelum menentukan jumlah item, maksudnya tajuk tu ditentukan sebelum tajuk dipilih. Tajuk pelajaran tu dipilih sebelum menentukan jumlah item berdasarkan jumlah masa pengajaran. Maksudnya kalau ada topik yang contoh bidang Al-Quran 3 jam seminggu. Okey, jadi dibahagikan dengan total jumlah 12 jam dan sebagainya. Okey. Keseluruhan apa yang hendak diukur dan tiada selain daripada yang hendak diukur. Dan kesahihan ni dapat membantu guru untuk lebih cakna dan fokus dalam pemilihan tajuk untuk dijadikan item yang bersesuaian dengan kandungan pembelajaran di dalam kelas. Okey, baiklah. Sekarang kita pergi kepada bab 3 iaitu pembinaan jadual spesifikasi ujian. Okey. Di sini ialah langkah-langkah pembinaan jadual spesifikasi ujian. Yang pertama iaitu tentukan tajuk dan masa mengajar. Okey. Tentukan tajuk dan masa mengajar ni, guru diminta untuk menyenaraikan tajuk yang hendak diuji dan mengira jumlah masa yang diperuntukkan untuk mengajar tajuk tersebut. Langkah kedua dia pula ialah peruntukan markah, iaitu guru ni akan mengira pula peruntukan markah bagi setiap tajuk yang untuk dibina item. Yang ketiga ialah menentukan aras kemahiran, iaitu menentukan jumlah soalan mengikut aras kemahiran taksonomi Bloom. Kemudian ialah menentukan jenis ujian, iaitu menentukan ujian sama ada objektif, subjektif, amali ataupun kerja kursus. Yang kelima ialah mengira jumlah item, iaitu menentukan jumlah item berdasarkan tajuk dan masa mengajar topik tersebut. Yang keenam ialah melengkapkan jadual spesifikasi ujian. Okay, sebagai contoh untuk pembinaan item, pembinaan JSU ni ialah seperti berikut. Okay, dapat dilihat guru telah menetapkan jenis item iaitu objektif dan juga subjektif. Kat sini di objektif ni terdapat 5 topik, iaitu topik Al-Quran, akidah, ibadah, sirah dan juga adab. Jadi sebagai contohnya kita tengok pada jumlah item. Untuk menentukan jumlah item bagi bidang akidah, peruntukan masa untuk tajuk hindari khurafat ialah selama 2 jam. Jadinya 2 ni akan dibahagi dengan keseluruhan jam bagi objektif dan didarab dengan bilangan soalan. Apabila pengiraan dibuat, terdapat 2 soalan item yang perlu dilakukan berdasarkan tajuk hindari khurafat. Okey. Sama juga seperti subjektif. Subjektif dapat dilihat juga dalam bidang jawi selama 3 jam setengah untuk tajuk sains dan teknologi. Apabila dibuat pengiraan, jadinya terhasillah 3 item soalan yang perlu dilakukan untuk topik tersebut. Okey. Untuk aras kesukaran, objektif telah ditetapkan sebanyak 442, iaitu 4 aras rendah, 4 aras sederhana dan juga 2 aras tinggi. Tetapi untuk subjektif telah ditetapkan sebanyak 221, iaitu 2 aras rendah, 2 aras sederhana dan juga 1 aras tinggi.
Jadinya setelah kami kaji dan juga setelah kami teliti, kami telah pun memilih setiap soalan untuk memenuhi setiap aras. Sebagai contohnya pada bila Al-Quran kami telah memilih soalan untuk aras mengingat untuk soalan 1. Untuk soalan 2 telah berada pada aras memahami, 3 pada aras menganalisis, 4 mengingat, 5 mengaplikasi, 6 menilai, 7 memahami, 8 menganalisis, 9 mengaplikasi dan akhir sekali untuk soalan objektif ialah mencipta. Sama juga seperti subjektif, setelah kami teliti untuk bidang jawi, soalan pertama ialah aras memahami, soalan kedua ialah mengaplikasi dan soalan ketiga ialah mencipta. Untuk bidang hifz Al-Quran iaitu hafazah surah Al-Ashrah, soalan diperuntukkan ialah 1 dan kami telah memilih untuk bidang mengingat. Dan bidang hadis kami telah memilih sebagai aras menganalisis. Okey, jadi ini adalah pembinaan JSU yang telah kami lakukan setelah kami teliti di SKP dan juga tajuk-tajuk yang ingin kami uji. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Sufiah. Okey, baiklah. Terima kasih Izzat. Okey, saya akan teruskan dengan kesimpulan. Okey, jadi berdasarkan pembentangan yang telah dilakukan oleh Izzat dan Syazah, apa yang saya dapat simpulkan daripada pembentangan tersebut, jadi kita dapat tahulah bahawa jadual spesifikasi ujian ni ataupun JSU secara kesimpulannya, secara tuntasnya membantu guru dalam menyediakan soalan yang berkualiti dan mengikut kehendak hasil pembelajaran bagi sesuatu topik itu. Ujian juga dilakukan adalah untuk menguji kefahaman dan penguasaan murid dalam sesuatu topik berkenaan. Jadi melalui pelaksanaan ujian juga, guru ni dapat mengenal pasti masalah dan mencari alternatif terbaik dalam untuk meningkatkan kefahaman murid. JSU juga dapat memastikan item yang dibina sah untuk mengukur objektif dan hasil pembelajaran. Kesimpulannya, amatlah wajar bagi seseorang guru itu untuk menguasai kemahiran membina jadual spesifikasi ujian supaya ujian yang kita hasilkan itu akan dapat hasilkan ujian yang berkualiti dan ujian yang bermutu tinggi. Okey. Jadi itu sahaja pembentangan daripada kami bertiga. Saya Sufiah binti Qabir. Dan saya Muhammad Fajrul Izzat bin Arba'in. Dan saya Syazah Nurmuddin binti Azri. Jadi dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.